Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sikit lagi. Aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan seharian. Ini contoh-contoh. Okay. Kita tengok contoh yang pertama. Okay, menyimpan makanan dalam peti sejuk. Kenapa makanan tersebut akan tahan lebih lama? Okey, so kita tengok penerangan dia. Okey, poin yang pertama, dalam peti sejuk, suhu dia lebih rendah. Jadi ini faktor dia. Faktor yang kita guna dalam kehidupan seharian. So, apabila suhu lebih rendah, bakteria menjadi tidak aktif. Okey, bakteria menjadi tidak aktif. Jadi, kadar penguraian makanan oleh bakteria menjadi rendah. Okey, seperti kamu tahu, kenapa makanan menjadi rosak disebabkan makanan tersebut dimakan bakteria ataupun berlaku penguraian. So apabila kita letak dalam satu environment yang suhu dia rendah, maka bakteria menjadi tidak aktif. Jadi penguraian makanan oleh bakteria menjadi rendah, maka makanan akan jadi tahan lebih lama. Yang ni poin yang kamu kena tahulah kenapa makanan rosak. Makanan rosak disebabkan oleh aktiviti bakteria. Okey, so kita tengok contoh yang kedua. Okey, daging yang dipotong halus lebih cepat masak. Okey, kenapa daging stick contohnya yang daging besar seketul kita letak atas pan, dia lambat masak, berbanding dengan daging kita potong halus-halus, dia lagi cepat masak. Kenapa berlaku begitu? Okey, faktor yang terlibat dekat sini adalah faktor saiz. Okay, boleh tutup mic jap? Siapa? Khalidah? Okay. So, kenapa saiz besar, saiz kecil terdapat perbezaan kadar tindak balas? So, cikgu tunjuk dekat sini. Contoh satu saiz. Okay, ini contoh ketulan daging yang besar. Okay, ketulan daging yang besar. Okay, maksudnya kalau ketulan daging ni cikgu masuk dalam kuali. Okay, yang boleh kena haba hanyalah permukaan ni, bawah, tepi. Okay, maksudnya hanya permukaan tersebut. Okay, tapi kalau cikgu belah daging ni kecil-kecil dan menjadi cube macam ni, maksudnya ada banyak cube, maka jumlah permukaan yang boleh kena haba lebih banyak. Maksudnya kat depan ni, sini, sini dan cube-cube yang lain dan cube yang ni every permukaan kat sini lagi banyak permukaan yang boleh terkena haba. Sebab tu apabila saiz dia kecil, kita sebut sebagai jumlah permukaan akan lebih besar. Maksudnya jumlah permukaan yang boleh bertindak balas sama ada kena haba, bertindak balas dengan atom lain lebih banyak. Okey. So, kepingan daging yang lebih kecil mempunyai jumlah permukaan yang lebih besar. Itu yang dimaksudkan dengan jumlah permukaan. Okey, lebih banyak permukaan daging terdedah kepada haba, maka lebih banyak permukaan daging akan menyerap haba, jadi daging akan cepat masak. Okey, siapa yang tak faham jumlah permukaan tadi? Apa yang maksudkan dengan jumlah permukaan? Okey, cikgu harap semua faham kenapa bila saiz kecil jumlah permukaan lebih besar? Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya. Okey, apabila kita masuk dalam masak dalam periuk tekanan. Okey, kenapa daging, pernah dengar tak mak kamu kadang-kadang nak masak sup daging, nak bagi daging tu cepat empuk, kita masak dalam periuk tekanan. Contoh jenama yang famous jenama Noxa pernah dengar tak? Okey. So, pada tekanan tinggi, okay, tekanan air jadi lebih rendah.
Okey, pada tekanan tinggi, takat didih air akan menjadi rendah. Maksudnya suhu 98 darjah pun air dah mendidih. Okey, jadi apa jadi? Makanan akan lebih cepat masak pada tekanan tinggi kerana takat didih makanan menjadi lebih rendah. Jadi masa makanan masak menjadi lebih pendek. Okey, ini contoh-contoh aplikasi faktor-faktor. Okey, nanti boleh baca. Okey. Contoh yang terakhir, penggunaan mangkin. Ini faktor mangkin pula untuk mempercepatkan, kalau tadi tu faktor suhu tau. This one faktor mangkin. Okay, faktor mangkin untuk mempercepatkan proses dalam industri. Okey, ada beberapa contoh cikgu bagi. Contoh kita nak buat asid sulfurik, nak buat amonia dan nak buat margarin. Okey, untuk pembuatan sulfurik, mangkin yang kita guna ialah mangan oksida. Maksudnya bila kita guna mangan oksida, kadar tindak balas yang pembuatan asid sulfurik ni lebih pantas. Okey, untuk amonia kita guna serbuk besi. Okey, dan untuk margarin kita guna nikel ataupun platinum sebagai mangkin. Okey, setiap proses ada mangkin-mangkin dia yang tersendiri. Okey, jadi kita kena hafal setiap proses apakah mangkinnya. Okey, contoh pembuatan asid sulfurik, mangan 5 oksida. Okey. So nanti bila study tu hafal lah mangkin apa mangkin apa. So ni cikgu bagi beberapa keadaan yang lain. Ni nama proses dia. Mangkin keadaan mesti bersuhu 450 darjah Celsius hingga 550 dan tekanan dia mesti 1 atmosfera. Okey. Okey, so itu tentang aplikasi-aplikasi. Okey, sekarang kita nak pergi kepada teori pelanggaran. Okey, teori pelanggaran ni apa? Apa yang kita belajar? Teori pelanggaran adalah penerangan bagaimana faktor-faktor yang kita belajar 4 tadi tu dapat meninggikan kadar tindak balas. Macam mana kita nak buat ayat penerangan? Simple je. Okey. So, kita tengok contoh kalau saiz. Macam mana kita nak terangkan. Okey. So, kalau saiz, poin yang penting ialah poin yang 1, 2 ni. Okey. So, bila kamu terangkan tentang saiz, mesti kena sebut tentang jumlah permukaan lebih besar. So, contoh, saiz kecil, jumlah permukaan dia lebih besar. Jadi, lebih banyak permukaan terdedah kepada pelanggaran. Okey. Sebelum tu, cikgu nak terangkan kenapa disebut pelanggaran. Okey, contoh cikgu bagi HCl campur dengan zinc, dapat zinc Cl tambah H2. Okey. Untuk sesuatu benda tu bertindak balas, kita sebutkan kena ada pelanggaran. Bila ada pelanggaran, barulah tindak balas tu berlaku. Maksudnya dekat sini, zinc kena berlanggar dengan HCl. Okey, itu maksud dia. Okey, so apabila banyak permukaan terdedah kepada pelanggaran, maksudnya pelanggaran antara zarah, okey, sebutkan jenis zarah terlibat. Contoh tadi cikgu sebut zarah zinc, okey, akan bertambah. Maksudnya lagi banyak permukaan terdedah, lagi banyak zarah boleh langgar. So jadi frekuensi itu kekerapan. Jadi frekuensi pelanggaran, kekerapan pelanggaran tu lebih banyak. Okey, frekuensi pelanggaran berkesan. Okey, macam ni ya. Maksudnya, okey, contoh HCl dengan zinc tadi. Okey, zinc kena berlanggar dengan HCl. Tapi dalam masa yang sama, zinc mungkin juga boleh berlanggar dengan molekul air ataupun boleh berlanggar dengan dinding. Maksudnya itu frekuensi pelanggaran tapi bukan berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan apabila dia berlanggar dengan atom yang betul. Okay, ataupun zarah yang betul. So dekat sini pelanggaran yang berkesan ataupun pelanggaran dengan zarah yang betul ialah apabila dia berlanggar dengan zarah HCl. Okay, boleh faham jadi lagi banyak pelanggaran, lagi kemungkinan untuk berlanggar dengan lebih berkesan tu lebih tinggi. Okay, jadi
Apabila frekuensi pelanggaran antara zarah bertambah, maka frekuensi pelanggaran berkesan pun bertambah, maka kadar tindak balas bertambah. Okey, clear tak? Okey. So kalau tak clear boleh bagi tahu Clear. Okey. Yang kedua, kita tengok Clear. faktor yang kedua, faktor kepekatan. Okey, faktor kepekatan okey, poin yang penting ialah poin yang pertama saja. Untuk kepekatan mesti kena sebut poin ni. Okey, apabila kepekatan tinggi, bilangan zarah per unit isi padu. Apa yang dimaksudkan dengan bilangan zarah per unit isi padu? Okey, contoh cikgu letak satu bekas, dalam ni ada 1 mol DM HCl. Okey, dan satu bekas lagi. Sekejap. Okey, dalam bekas ni ada 1 mol DM HCl dan satu bekas lagi ada 2 mol DM HCl. Okey. Bekas nombor 1, kepekatan dia rendah berbanding kepekatan bekas nombor 2. So, cikgu boleh sebut dalam ni hanya ada satu zarah HCl. Okey, ni apa ni? Orang kata analogi je lah. Okey. Kalau 2 mol DM, kita anggap dalam ni ada 2 HCl. Itu maksud dia. Okey. Per unit isi padu. Maksudnya, per unit isi padu tu, ini satu unit isi padu. Ini satu unit isi padu. Sekejap. Okey, dalam satu unit isi padu, kalau 1 molar, kita anggap ada 1. Okey, kalau 2 molar, 1 unit isi padu yang kita nak tengok tu hanya ada 2 HCl. Itu yang dimaksudkan apabila kepekatan tinggi, bilangan zarah per unit isi padu tinggi. Okey. Apabila kepekatan tinggi, bilangan per unit isi padu pun tinggi. Sini ada 2, sini ada 1. Okey. Jadi, kalau bilangan zarah makin banyak, lagi senang nak berlanggar, betul? Kalau dalam satu bilik ada ramai orang, lagi mudah untuk berlanggar. Okey. Jadi, frekuensi pelanggaran antara zarah. Ini boleh guna poin sama macam saiz tadi. Frekuensi pelanggaran antara zarah, sebutkan zarah apa? Bertambah. Bila frekuensi pelanggaran antara zarah bertambah, frekuensi pelanggaran berkesan bertambah, kadar tindak balas bertambah. Jadi senang je untuk tengok teori pelanggaran, kita hanya hafal point untuk saiz, these 2 points. Untuk kepekatan, point yang this one. Okay. Okay, point yang kepekatan tinggi tadi. Okay, so kita move kepada faktor yang seterusnya, suhu. Okay, kalau suhu, kita kaitkan dengan tenaga kinetik. Okay, apabila suhu tinggi, okay, panas macam kamu, kalau panas kamu tak boleh duduk diam. So, semakin suhu tinggi, tenaga kinetik zarah akan bertambah. Okay, zarah tu akan bergerak dengan lebih cepat. Okay, jadi apabila zarah bergerak dengan lebih laju, lagi mudah untuk berlanggar. Jadi frekuensi pelanggaran antara zarah bertambah, frekuensi pelanggaran berkesan bertambah, kadar tidak balas bertambah. Ingat, suhu, tenaga kinetik. Macam tu je. Okey, dan yang terakhir ialah mangkin. Mangkin, cara kita hafal ialah mangkin boleh merendahkan tenaga pengaktifan tindak balas. Okey, sini ya, cikgu lukis satu gambar rajah tenaga. Okey, ni bahan. Contoh bahan dekat sini zinc tambah HCl. Okey, hasil yang kita akan dapat
ialah zinc Cl dengan hidrogen kan. Okey, tenaga pengaktifan ini tenaga pengaktifan. Okey, tenaga pengaktifan tu adalah jumlah tenaga yang kita perlukan untuk jumlah tenaga yang kita perlukan untuk lakukan tindak balas ni. Okey. Tenaga pengaktifan start daripada bahan tindak balas. Ni tenaga nampak? Sampai puncak. Okey, ini adalah dipanggil sebagai tenaga pengaktifan. Maksudnya untuk satu tindak balas tu berlaku, mesti kena sampai dapat tenaga banyak ni. Tak kisahlah tenaga kimia ke, tenaga haba ke, janji tenaga kena dapat certain berapa joule, barulah tindak balas ni berlaku. Barulah boleh dapat zinc Cl2 dengan H2. Okey. So, apa makin ni buat? Makin merendahkan tenaga ini. Okey, maksudnya anda kata tenaga yang diperlukan contoh 100 joule. Terlalu tinggi. Tapi bila kita masukkan makin ni rendahkan tenaga 50 joule. Maksudnya lebih mudahlah untuk tindak balas ni berlaku sebab tenaga yang tinggi tadi sudah direndahkan. Jadi tenaga tu boleh dicapai, maka bolehlah terhasil zinc Cl2 dengan H2. Okay, itu yang dimaksudkan dengan tenaga pengaktifan. Okey, so apa makin ni buat? Makin boleh merendahkan tenaga pengaktifan tindak balas. Jadi poin ketiga, keempat, kelima guna ayat yang sama. So bila tenaga pengaktifan rendah, frekuensi pelanggaran antara zarah bertambah, frekuensi pelanggaran berkesan bertambah dan kadar tidak balas juga bertambah. Okey, semudah itu sahaja untuk kita terangkan teori pelanggaran. Okey, cikgu bagi satu contoh. Okey, satu contoh. Okey, contoh dekat sini, cikgu bagi tindak balas antara asid hidroklorik dengan zinc. Okey, kita tulis dia punya samaan ya. Okey. So, untuk kamu, tadi kan cikgu buat kurungan, kena sebut zarah yang berkaitan kan. Untuk memudahkan kamu nak sebut zarah apa, kadang-kadang kamu tak tahu nak sebut zarah apa, kita kena buat persamaan ion. Okey, cuba kamu tengok dekat sini. Okey, persamaan ion tu maksudnya kita nak tahu siapa yang bertindak balas, siapa yang tak bertindak balas. Okey, so kan kalau kamu tengok dekat sini, yang tidak berubah yang tidak berubah. Maksudnya dia kekal dalam keadaan ion. Okey, contoh H plus dekat sini H plus kan, sebab dia gabungan Cl, dia jadi H2. Jadi ada perubahan dekat situ. Okey, daripada ion dia jadi molekul. Cl dekat sini ion dan juga dekat sini pun dia ion. Maksudnya tidak berlaku perubahan dekat situ. Jadi Cl kita katakan dia tidak terlibat dalam tindak balas ni. Okey. Manakala zinc, dekat sini zinc adalah atom. Dan zinc dekat sini adalah ion. Maksudnya ada berlaku perubahan. Maksudnya dia bertindak balas. So persamaan ion kita hanya tulis untuk zarah yang terlibat saja. So since Cl tak terlibat, jadi kita tak payah tulis Cl. Kita hanya tulis ion H plus saja. Okey. Zinc terlibat. Okey. Cl tak terlibat, jadi kita hanya tulis ion saja. Dan gas hidrogen. Ini cara kita tulis persamaan ion. Okey, sekarang cikgu tunjuk macam mana kita guna persamaan ion ni. Okey, so contoh faktor yang terlibat dekat sini ialah faktor saiz. Jadi huraian kamu yang pertama, saiz yang kecil mempunyai jumlah luas permukaan yang besar. Ini kita hafal kan? So lebih banyak permukaan zinc. Permukaan zinc. Cikgu dah sebut dah. Lebih banyak permukaan zinc. Sebab zinc dekat sini yang kita manipulate dia punya saiz, sama ada kita guna ketulan ataupun kita guna serbuk. Okey, permukaan zinc terdedah kepada pelanggaran. Poin yang ketiga, frekuensi pelanggaran antara siapa dengan siapa.
frekuensi pelanggaran antara ion H+ dengan atom zinc bertambah. Dekat sini yang tricky part sikit. Kamu kena tahu siapa berlanggar dengan siapa. Tadi cikgu hanya sebut zinc berlanggar dengan HCl. Betul? Zinc berlanggar dengan HCl. Tapi itu tak tepat. Kita kena sebut dengan lebih tepat lagi. Dia bukan berlanggar dengan HCl, tapi sebenarnya dia berlanggar dengan H+. Okey. Lepas tu poin keempat dan poin kelima kamu boleh proceed macam biasa. Frekuensi pelanggaran berkesan bertambah, kadar tindak balas bertambah. Okey. Sekejap, cikgu bagi satu lagi contoh. Okey, kita buat lagi satu contoh. Okey, Mg bertindak balas dengan H2SO4. Okey, siapa boleh keluarkan persamaan ion dekat sini? Okey, cuba bagi tahu cikgu Mg berlaku perubahan tak dekat dia? Berlaku. Berlaku kan? Sini Mg dekat sini ion. Jadi berlaku perubahan. Okey, H2 bukan H2, H. Berlaku perubahan tak? Berlaku. Dekat sini ion kan? Dekat sini Ion. Jadi atom. Atom pula dah. Okey. SO4 dekat sini ion. Dekat sini Tak. ion kan? Jadi tak ada berlaku perubahan. Okey, jadi persamaan ion dia, apa persamaan ion? Mg2+. Mg saja. Tambah H2O. H+. Okey, dekat sini. H2. Ini Mg plus H2. Mg2+. Okey, tambah H. Sebab dekat sini ion kan? Okey. So yang ingat yang ada perubahan. Ada perubahan. Ni pun ada perubahan. Okey, so ini persamaan ion. Jadi contohlah faktor yang kita guna tadi, faktor saiz. Okey. Apa poin yang pertama tadi? Saiz yang kecil mempunyai jumlah luas permukaan yang besar. Lebih banyak permukaan Mg terdedah kepada pelanggaran. Okay, frekuensi pelanggaran antara ion. Frekuensi pelanggaran antara ion Hidrogen. hidrogen dengan magnesium. Atom magnesium. Bertambah. Kena sebut ion H+ dan atom magnesium bertambah. Maka frekuensi pelanggaran berkesan bertambah, kadar tindak balas bertambah. Sesimpel itu saja penerangan. Okay, cuma kamu kena tahu buat persamaan ion. Okay, so habislah bab kadar tindak balas. Itu saja untuk bab kadar tindak balas. Okay, cuma untuk kamu nak master kena buat soalan banyak sebab sekarang ni kita baru pergi pada konsep dulu. Nanti bila pergi soalan baru kamu nampak . Okay, ada soalan tak setakat ni? Cikgu, kalau yang mangan tu penerangan dia sama ke cikgu? Mungkin. Maksudnya kena buat persamaan kimia dengan persamaan ion juga kalau mungkin. Okay, kalau mungkin pun sama. Okay, sebab kita nak sebut pelanggaran antara siapa kan? Kita tengok pada tindak balas lah. Okay, contoh. Sekejap. Kalau mungkin Okay, contoh tadi kita bagi hidrogen tak share screen jap ya.
Okey, contoh cikgu bagi H2O2. Okey, hidrogen peroksida dia akan mengurai kepada oksigen dengan air. Okey, H2O2 kalau kita tambah mangkin dia contoh mangan oksida. Mangan oksida MnO. Okey. Jadi air dan juga oksigen. Okey. So, dia punya penerangan yang pertama mangkin akan merendahkan ataupun sebutlah mangkin dia mangan oksida akan merendahkan tenaga peaktifan kadar tindak balas. Tindak balas Okey. So, penerangan yang kedua pelanggaran. Dekat sini kamu nak sebut pelanggaran siapa? Okey, kamu boleh sebut frekuensi pelanggaran hidrogen peroksida tersendiri. Pelanggaran zarah-zarah. Zarah-zarah siapa? Zarah-zarah hidrogen peroksida. Okey. Bertambah. Okey, lepas tu terus frekuensi pelanggaran berkesan bertambah, kadar tidak balas bertambah. Macam tu je. Okey, boleh clear tak Hayati? Clear cikgu. Okey. Cikgu, kalau macam untuk kan pembuatan amonia semua tu kan ada proses dia. Kita nak kena sebut ke nama-nama proses dia? Dia macam tak macam ni. Nama-nama proses tu sebenarnya kamu akan belajar dalam bab 8 yang cikgu suruh kamu buat folio tu. Okey, sebenarnya sepanjang soalan SPM tu kadang-kadang dia akan selit jugalah. Okey, contoh dia tak bagi tahu ini adalah pembuatan amonia, tapi dia bagi tahu dalam proses Haber apakah mangkin yang kita gunakan. Jadi kamu tahulah proses Haber buat amonia. Jadi amonia kita pakai sebut besi sebagai mangkin. Itu maksud dia. Memang nanti memang kita kena hafal lah proses tu proses apa, tapi untuk penerangan teori pelanggaran tak perlu sebut proses tu proses apa. Okey, tapi sebenarnya untuk soalan tu jaranglah kita guna teori pelanggaran. Teori pelanggaran kita tak ambil contoh daripada aplikasi, jarang-jarang lah. Okey. Tapi kena hafal apa nama proses-proses tu. Okey, untuk penerangan yang cikgu ajar tadi tu, 4 hingga 5 poin tadi. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi?